Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Maritim Malaysia merupakan salah satu bidang, salah satu badan penguatkuasa yang menjalankan tugas penguatkuasaan di laut Malaysia, sama ada di laut dalam ataupun di perairan Malaysia. Kalau kita dengar kes sekarang, banyak nelayan luar ditangkap disebabkan oleh nelayan luar, nelayan Vietnam masuk ke Malaysia melakukan illegal fishing dan sebagainya. APMM lah yang bertanggungjawab sebenarnya. Inilah orang kuat ya. Masya Allah. Dan bersama dengan kita di studio yang akan membincangkan dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan yang berbahagia Laksmana Madya Maritim Datuk Kamaruzzaman Haji Abu Hassan selaku Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini spesifiknya kita akan bercakap mengenai sambutan hari ulang tahun ke-17 APMM yang mana pada minggu depan Datuk 15 Februari insya-Allah akan disambut. Tapi sebelum itu Datuk, mungkin Datuk boleh jelaskan kepada kita semua peranan APMM. Tadi saya dah sentuh sedikit pergi tangkap nelayan-nelayan luar yang buat kesalahan di laut. Apa lagi bidang kuasa APMM Malaysia ni? Alhamdulillah. Terima kasih Cik Irwan, Cik Puan Raja Sufi. Raja Sufi. Jadi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ni ataupun lebih dikenali sebagai Maritim Malaysia itu kalau dalam dekat domestik untuk memperkenalkan APMM ni sebagai Maritim Malaysia, tapi dalam peringkat antarabangsa kita dikenal sebagai Malaysian Coast Guard. Jadi ianya ditubuhkan apabila Akta APMM 2004 dikuatkuasakan pada 15 Februari 2005. Jadi tarikh itu adalah tarikh hari ulang tahun APMM lah. Jadi dengan Akta 633 ni, Akta 633 ni, jadi kita diberi mandat amanah untuk bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan perairan Malaysia yang lebih kepada Zon Maritim Malaysia lah, ZMM, iaitu di mana kita menguasakan semua akta persekutuan. Apa yang disebut akta persekutuan ni adalah akta custom, akta perikanan, akta immigration, dan juga MSO, Merchant Shipping Ordinance di bawah Jabatan Laut, dan yang lain-lain lah yang mana yang boleh terpakai dalam Zon Maritim Malaysia ni. Jadi kita bertanggungjawablah dalam pastikan sebarang aktiviti yang menyalahi akta-akta berkenaan, contoh isu perlalunan, perompakan, pencerobohan nelayan asing, penyeludupan, dan juga imigran, imigran parti dan sebagainya. Dan semua aktiviti ini kita pantau melalui Maritime Negeri yang kita wujudkan di semua negeri. Kita dipanggil Maritime Negeri, contoh Maritime Negeri Sabah, Sarawak, Selangor. Dan dalam Maritime Negeri ini ada zon maritim juga, iaitu daerah-daerah. Wujudkan pangkalan kita di zon maritim, daerah-daerah. Dan juga ada juga negeri, ada zon pos maritim, mana dia kehadapan pos maritim, di mana ada setiap jarak lebih kurang 60 batu nautika setiap penepan itu ada aset-aset kita yang boleh respon kepada semua aduan-aduan, dan juga kita punya siasatan kita dan juga kapal-kapal kita, bot-bot kita yang berada di laut ni membuat pemantauan dan juga pemeriksaan kepada semua aset-aset komuniti maritim, bot-bot nelayan, kapal-kapal dagang, dan juga bot-bot barter trade yang masuk ke Malaysia untuk buat penghantaran barang-barang. Kadang mereka ni membuat aktiviti jenayah rentas sempadan. Jadi kita boleh buat boarding atau buat pemeriksaan buat berkenaan, memohon dokumen-dokumen mereka, dan jika ada kesalahan kita akan menangkap dan bawa ke pengadilan untuk dibuat siasatan. Dan kita akan bawa ke mahkamah untuk buat pendakwaan. Dan seterusnya sekiranya telah untuk kami boleh juga memelucutlah hak ni. Dan waktu sama kalau disebut Agensi Penguatkuasaan Maritim, kita bukan saja menguatkuasa saja. Kita juga diberi mandat amanah untuk menyelaraskan, mengkoordinasikan semua operasi mencari dan menyelamat. Apa juga insiden di laut.
Jadi kalau kita lihat pada musim-musim musim timur laut, banyak kes-kes insiden yang melibatkan nelayan tempatan yang hilang di laut, punya masalah-masalah aset di laut, kehilangan dan sebagainya. Jadi operasi melibatkan 3, 4, 5 hari dan sebagainya. Dan juga isu-isu kapal-kapal yang tenggelam dan melibatkan juga aset udara kita untuk mencari dan menyelamat. Dan juga untuk respon kepada setiap aduan apa juga yang kita dapati, especially di sepadan, buat nelayan asing. Jadi proses tu agak complicated, tetapi alhamdulillah selepas 17 tahun ini, insyaAllah pada 5 Februari ini kita akan sambut ulang tahun kita yang ke-17. Ya, itu dia. Sedikit gambaran, kita dah fahamlah apakah tanggungjawab dan juga peranan APMM di Laut Malaysia dan juga memastikan keselamatan negara kita berada pada tahap paling maksimum di perairan negara. Baiklah, kita sekarang beralih kepada hari ulang tahun. Ya, betul. InsyaAllah kita akan sambut pada 15 Februari. Jadi apakah pengisiannya, bagaimanakah objektif yang dilakukan secara ringkas bagaimana, Tok? Ya. So biasanya bila kita dah 16 tahun kita menyambut ulang tahun, kita menyambutnya di AMSAS, Akademi Sultan Ahmad Shah di Gebeng Kuantan, di mana di situ kita ada pembarisan kawat dan juga lintas umat daripada pesawat udara. Jadi di sini ia berbeza untuk tahun ini, di mana kita akan menyambut ulang tahun kita berkonsepkan exercise maritim perkasa. Itu kita akan buat di laut. Yang akan melibatkan sebanyak 10 buah kapal berbagai jenis dan 6 pesawat udara, helikopter dan juga kita punya bombardier, dan juga 6 buah bot. Jadi boleh bayangkanlah di kawasan yang agak sibuk di Port Klang sana tu. Dan kita akan membawa VIP kita melalui menggunakan pesawat udara turun di atas kapal-kapal besar kita lah, KM Arau. So kita, nama kapal kita disebut KM tu adalah kapal maritim lah. Kapal maritim Arau, kapal maritim Pekan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di body structure kapal, aset-aset kita ni semua ada maritim Malaysia. Ada maritim Malaysia. Dan dan juga pesawat udara kita pun disebut maritim Malaysia. Dan ada di kapal disebut Malaysian Coast Guard. Ini mengenalkan, sebab kita berhubung bukan sahaja komiti nelayan tempatan, tapi juga antarabangsa. Jadi antara aktivitinya itu kita akan buatkan secara formasi antara kapal dan juga aset udara, di mana ada aset udara kita akan menggambar rakaman dan sebagainya, dan juga kita buat demonstrasi juga di laut yang melibatkan bagaimana kita menguatkuasakan satu kes, dan juga dalam proses mencari menyelamat, man overboard dan sebagainya, kapal terbakar, bagaimana kita melaksanakan operasi menyelamat dan sebagainya. So ini antara ini yang kita akan memberi pendarahan lah kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri kita, yang APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sebelum ini kita di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi tahun inilah yang pertama unggul kita buat di laut. Itu dia satu kelainan. Dan mungkin juga Datuk boleh kongsikanlah kalau kita nak bandingkan dengan tahun lepas, dengan tahun ini kan memang begitu berbezalah cara sambutannya. Dan adakah rakyat Malaysia di luar sana berpeluang untuk menonton juga demonstrasinya ataupun sambutan pada 15 Februari ini? Di antaranya kita ada laksanakan hari bertemu pelanggan secara maya yang bermula pada 3 dan 4 Februari yang lalu, di mana semua negeri, pengarah maritim negeri dan juga di ibu jabat secara maya melayan komuniti yang ingin tahu berkenaan maklumat agensi kita ni lah. Kemudian ada juga pameran maya, virtual reality,
yang kita laksanakan juga. Dan juga rakaman yang kita akan buat ni akan ditayangkan dalam Facebook nanti. Facebook. Jadi mereka melihat bagaimana kita laksanakanlah persembahan kita yang melibatkan jumlah aset yang besar dalam formasi-formasi yang akan menarik yang pesawat udara di atas kapal-kapal dan sebagainya, dan cara demonstrasi kita bagaimana menyelamat dan sebagainya. Jadi ini agak memberi pendahan kepada anak-anak muda untuk berminat kepada LGC FMM ni lah. Di mana kita bukan saja menguasa macam polis, tetapi kita menyelamat mereka yang di laut, memastikan mereka sejahtera dalam mencari kehidupan aktiviti laut lah. Kalau kita tengok tadi visual yang ditayangkan di kaca TV itu antara beberapa aktiviti, beberapa perkara yang akan dilakukan ketika hari ulang tahun lah. Saya tertarik dengan temanya adalah kami serius melaksanakannya. Ada 3 perkataan saja, kami serius melaksanakannya. Apa paling pentingnya untuk mengangkat tema pada tahun ini berbanding dengan tahun-tahun lepas? Saya rasa tema setiap tahun berbeza. Kami serius melaksanakannya. So kami serius melaksanakan tema, sebenarnya tema untuk tahun 2016 juga. Tapi dalam tahun ulang tahun yang ke-16 pada tahun 2020 kita menghadapi COVID-19 pandemik ini, di mana walau bagaimana keadaan begitu pun FMM telah berjaya melaksanakan operasi mereka, di mana kalau saya boleh tunjukkan statistik penjualan kontraban ya. Contohnya untuk tahun 2021 saja rokok nilai rampasan sebanyak 33.1 juta. Dadah nilai rampasan 10.9 juta. Ketum yang sekarang ni sebut di sebelah utara Perlis ni 1.8 juta. Dan juga hasil kompaun dan denda 49,900,000 ringgit. Hasil lelungan 6,092,000 dan nilai rampasan lebih kurang 55 juta. Ya. Jadi dan kalau operasi-operasi khas yang kita laksanakan masa off naga dan off kuda laut yang operasi untuk mengengkang kemasukan pencubuh-cubuh nelayan asing, especially nelayan Vietnam ni, di mana statistik yang kita bermulanya operasi ini sebanyak 619 kes tangkapan kita telah berjaya, dan nilai rampasan sebanyak 731.5 juta. Ya, dan op jangka haram di sebelah Johor, Tenggara Johor, di mana banyak kapal-kapal dagang yang bersauh dan kawasan ini tanpa kebenaran. 97 kes yang kita telah laksanakan, di mana nilai dan kompan adalah kita peroleh 2.8 juta. Ya. Dan juga dalam kita FMM pun kita terlibat dalam operasi bersepadu, di mana kita bersama Benting juga untuk mengekang kemasukan parti-parti ya. Jadi kita telah berjaya jumlah tangkapan sebanyak 533 kes yang melibatkan 1,500 orang yang telah berjaya ditahan dan tangkaplah. Jadi we serious about that. Jadi kita nak teruskan tema ini untuk tahun ini, kerana masih lagi dalam masa pandemik. The new way of kita melaksanakan tugas, dan mereka mudah faham. Memang agak kewajipan masing-masing. Ya, masing-masing mesti serius berapa melaksanakan tugas, kerana ia juga melibatkan family, keluarga. Ya, kalau mereka tidak serius melaksanakan satu tugas dalam melaksanakan sesuatu kes, kadang-kadang kes itu terbatal dan sebagainya, tak boleh bawa ke mahkamah dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara ni kita nak elakkan daripada pandemik ni bukan satu masalah kepada kita. Sebenarnya boleh diatasi, new way of kita melaksanakan tugas di laut, walaupun di sempadan sana dua sepatu. Jadi saya nak ceritakan sikit, iaitu kita punya pengoperasian kita ni melibatkan Zone Maritime Malaysia ni bukan 200 batu nautika sempadan. Dan kalau mencari dan menyelamat ini di bawah Maritime Search and Rescue Region kita, kalau di Selat Melaka ni sehingga 400 batu nautika.
Kita punya tugas tanggungjawab kita. Dan kalau di Laut Cina Selatan, urusan itu sehingga ke 280 batu nautika. Kalau ada kes insiden di laut dan sebagainya. Untuk memberi gambaran jelas kepada penonton, 280 batu nautika itu, berapa lama perjalanan masa? Supaya kita tahu bahawa itu adalah satu kawasan laut dalam yang sangat jauh. Betul. Berapa lama? Kalau kapal, kalau nombor kursi kapal besar, mungkin yang boleh pergi maksimum 20 knot ataupun 15 knot. Jadi dia akan mengambil masa lebih kurang 10 jam. Contohnya kan. 10 jam untuk kalau 20 knot dan sebagainya. Tapi kalau bot kita yang bot macam buat pengalang, dia boleh kepada 50 batu, 60 batu sejam tu. Mungkin boleh cepat dalam tempoh kalau 2 jam atau 3 jam. Untuk menyelamat dan sebagainya. Tapi bila biasanya kadang bila operasi menyelamat tu melibatkan mencari menyelamat tu melibatkan kadang berhari-hari, kadang berminggu-minggu mengikut keadaan situasi kes. Dan kita juga ada tanggungjawab kita sebagai agensi yang bertanggungjawab pada kes-kes bencana. Bencana maritim juga adalah di bawah MKN 20 tu. Itu tanggungjawab kita juga bila berlaku bencana di laut. Okey, dan mungkin sedikit harapan daripada Datuk lah untuk sambutan ulang tahun yang ke-17 tahun ni yang bakal diadakan pada 15 Februari ni. Sedikit kata-kata. Sepertinya kita lihat keadaan cuaca kita buat di laut. Keadaan cuaca ni adalah untuk menentukan sama ada. Kita ada contingency plan juga sekiranya cuaca tak mengizinkan, kita ada contingency plan buat secara di Pusat Hidrografi Nasional ke depan. Tetapi kita harap apa yang kita dah buat raptai yang dah 3-4 hari punya raptai ni, kita harap cuaca akan mengizinkan dan kita boleh melaksanakan dengan baik, sebab kita anggota-anggota kita yang datang kapal-kapal daripada Sabah, Sarawak, daripada Pantai Timur datang ke sana dah berhari-hari di sana. Dah buat latihan, dah raptai dan sebagainya kan. Supaya mereka tak kita doa kita doa keadaan cuaca dan kita boleh melaksanakan raptai kita dengan baik untuk kita demonstrasikan kepada komuniti yang kita dan juga kepada VIP yang kita datang KDN ini. Menarik untuk tengok setahun sekali bagaimanakah orang kata dia lebih kurang sama. Kalau kita ikut mata kita orang biasa lebih kurang sama APMM Tentera Laut, tapi mesti akan ada perbezaannya. Dan itulah pada 15 Februari nanti anda boleh dapat lihat perbezaannya di Facebook Live juga ada. Facebook Live. Saya difahamkan di Facebook Live juga ada ditayangkan. Kalau kita tak dapat pergi, tengok dekat Facebook Live. Memang tak dapat. Betul. Dengan norma baru ni. Okey. Masya-Allah. Itu dia satu. Jadi kami pun rasa sangat teruja tu. Moga memudahkan segala urusan. Moga cuaca pun dalam keadaan baik ketika itu. Hasil raptai beberapa hari itu pasti akan memberikan orang kata berbaloi lah kan. InsyaAllah. Yang paling penting adalah kita tengok sambutan tahun ini mungkin berbezalah dengan tahun lepas kan. Jadi ini satu orang kata satu perkara yang begitu teruja lah buat semua tu, terutamanya daripada Maritim Malaysia sendiri. Baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Laksamana Madya Maritim Datuk Kamaruzaman Abu Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, bersama dengan kita untuk bercakap mengenai sambutan hari ulang tahun ke-17 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Baiklah, selamat hari ulang tahun Datuk. Ya, terima kasih. Jadi orang kata bahasa biasanya selamat hari jadi. Baru 17 tahun Oh, 17 tahun. Kalau SPM. Baru SPM. Muda lagi. Masya-Allah. Lepas ambil SPM dah boleh apply. Kan. Okey. Baik Ridwan dan seterusnya para penonton semua, kita